dah. Okay, got it. Semuanya Fatimah tolong. Aduh, mak. Kampung. Okay. It's recording kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi Dr. Zulaika. Untuk pengetahuan Dr. Azlina, rasanya semua orang dah tahu ini adalah tugasan lah. Tugasan student, tugasan pelajar saya. Ini adalah Zulaika. Untuk dia ditugaskan untuk buat sesi temu ramah dengan pemain industri, kita panggil industri ataupun saya kecil je. Buat bisnes dalam bidang halal lah, ataupun yang bertemakan halal ataupun produk itu tu confirm halal dan sebagainya. So ini adalah sesi untuk Zulaika lah. Saya sebagai pensyarah tidak akan masuk campur lah, sebab saya akan bagi markah. Saya akan, orang kata, saya sediakan platform. Saya sediakan platform lah sebab for record purposes lah, kita kata. Terima kasih kepada Dr. Azlina kerana sudi beri kerjasama kepada student saya. Kita sharing-sharing. Terima kasih juga sudi interview saya. Sebab kita nak record kan. Timing lah Dr. Azlina nak kata cerita semua. Recording ni insyaAllah boleh digunakan lah oleh Dr. Azlina untuk nak buat promosi sana sini kan. Betul. Sebab nanti Zulaika juga akan tulis report kan. Saya akan guide dia untuk tulis report tu bagi cantik sikit supaya kita boleh kata commercialize dia. Terima kasih. Bagi tugasan orang kata bonus task lah kepada Zulaika. Katanya kalau dia mampu tolong jual kan. Sebab kita nak praktis terus meniaga kan. Belajar pasal bisnes tapi kita tak ni. So kalau Zulaika boleh jual kan, dia berjaya jual, akan dapat bonus mak lah. Lepas dah cerita, Dr. Azlina dah cerita semua pasal produk ni, mungkin Zulaika boleh orang kata gunakan point-point tu untuk tolong promote pula. Cuba test. Boleh tak awak berniaga tu? Sebab kita duduk belajar pasal meniaga je. Tapi kita belajar untuk praktis pula. Okay? Bonus mak lah. Tak adalah wajib. Cumanya praktikalnya. So, itulah sepatah dua kata daripada saya. Dr. Azlina nak cakap apa-apa sebelum saya, before I leave the floor lah to both of you. Pertama-tamanya saya minta maaf sebab tunda-tunda sebab rumah saya tengah renovation sebenarnya. Takut sekarang ni pun bising juga. Jadi yang keduanya saya sangat berterima kasih lah kepada sahabat saya Puan Aina, insyaAllah Dr. Aina to be buat sambung PhD nanti kan. Dan juga Zulaika yang belajar kerana untuk interview saya. Jadi untuk sesi ni insyaAllah saya sentiasa suka untuk sharing lah orang kata dan sangat berbesar hati lah untuk bagi kerjasama. Moga-moga perkongsian saya dapat memberi manfaat lah terutama kepada Zulaika dan juga yang lain lah. Kejap. Lina, so dia akan ada interview session semua kan? Awak okey ke kalau macam share link ni kepada siapa-siapa yang mungkin sekarang ni available ke kan? Boleh. Saya tak ada masalah. Okey, sekejap Tapi saya akan kata serahkan awak dulu. Lupa memang sebenarnya saya nak share. Tapi itulah mak-mak ni waktu memory loss pula. Nanti kod-kod lah kalau ada sesiapa yang berminat kan. Sampai-sampai tu dia boleh dengar lah. Kata journey awak punya kata perjalanan kan. Tapi honestly macam untuk Zulaika saya dah bagi tahu sebelum ni saya adalah seorang pengguna. Ni baby ni adalah seorang pengguna. Mengidap eczema, Azhar lupa bagi tahu Mus'ab kaki dia macam memang agak flaky kan. Kita kata eczema macam tu kan. Flaky macam apa orang kata apa? Kering, bersisik. Saya pakai dia tidur malam. Biasalah budak susah untuk dipakai kan. Dia dah tidur tu baru saya sapu kan. Lembut. Mak itu mula lah pakai dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkesan lah. Alhamdulillah. Betul. Sekejap kita snap picture sekejap. Okay, senyum semua sebelum hujung-hujung lupa tau. Adik.
biarlah dia enter frame. Senyum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Adik. Ada tak? Shift Command X. Okay. Saya yang tak senyum, tak boleh. Okey dah. Okay, so saya akan leave the floor kepada kamu dan maksudnya the both of you, saya akan share link juga kepada sekarang ni lah baru nak share link kepada Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat bertemu Rama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aliatul Zulaikha binti Muhammad Zaid. Okay. I'm currently studying for diploma in business management. So hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Azlina kerana sudi nervous sikit. Kerana sudi nak interview, membuat interview dengan saya. Jadi pada interview ni sama-sama. And then bila tengok produk Puan dia tentang untuk sebab dalam kalangan adik-beradik saya pun ada masalah kulit juga, eczema semua. Jadi ini mungkin orang kata macam untuk tahu pengalaman Puan tentang industri skincare ni kan. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memulakan soalan lah. Bertanyakan soalan kepada Puan tentang bisnes Puan. Jadi soalan pertama, boleh tak kalau Puan berkongsi tentang latar belakang dan Puan ini? Okay. Sebelum tu saya perkenalkan diri dululah kepada Zulaikha. Saya Dr. Azlina, Dr. Nur Azlina Muhammad Yatim. Saya berasal dari Melaka dan bidang saya sebenarnya adalah nanobioteknologi lah, kejuruteraan nanobioteknologi. Jadi sebenarnya perniagaan ini bermula daripada sebenarnya pengalaman saya sendiri sebenarnya. Pada ketika selepas saya melahirkan anak saya yang keempat, pada ketika itu saya sedang buat PhD saya lah. Jadi pada ketika tu saya mengalami masalah eczema tu sendiri. Sebenarnya saya sebelum ni memang ada eczema dan sehingga lebih daripada 10 tahun saya memakai ubat steroid dan sebagainya dan saya tidak pernah tinggal lah. Sampailah saya belajar di UIA saya tak pernah tinggal. Tapi eczema tu makin worse pada ketika saya berkahwin dan melahirkan anak yang keempat. Jadi pada masa tu saya mula mencari-cari solusi untuk penyakit eczema saya sendiri. Maksudnya eczema di kalangan dewasa lah. Jadi pada tahun 2016-17 masa tu, saya 2015 saya melahirkan anak saya yang keempat, saya mula mencari formulasi untuk eczema secara natural lah. Jadi bermula daripada situ sambil-sambil saya buat PhD saya dalam dan nanoteknologi in agriculture. Saya juga membuat kajian untuk formulasi inilah sehinggalah saya habis PhD. Jadi setelah lebih kurang 2-3 tahun selepas tu 2016, 2015, 16, 17, 18, 2018 saya mula menghasilkan yang pertama, prototipe yang pertama lah. Jadi pada ketika itu
semasa journey saya nak sembuh daripada eczema itu saya sendiri. Jadi berbagai-bagai lah yang saya lalui formulasi tersebut sehinggalah saya perbaiki kepada end product. Jadi alhamdulillah pada ketika itu yang paling saya gembira adalah eczema saya sembuh. Jadi pada masa itu saya bertekad, saya rasa mesti ramai yang memerlukan penyelesaian kepada masalah ini. Sebab apa yang berlaku semasa saya eczema, saya mengalami kemurungan, saya mengalami ketidaktentuan nak dengan anak, dengan study. Jadi apabila bermula daripada situ, formulasi tadi saya mula berkongsi dengan ramai orang. Dan alhamdulillah pada ketika itu saya sendiri bertemu dengan ramai mereka yang mengalami masalah seperti saya. Dan apabila mereka juga telah memberikan feedback yang positif pada ketika itu, jadi sebenarnya dia berbeza ya, sebagai seorang saintis dan sebagai seorang peniaga, dia dua bidang yang berbeza. Sebagai seorang researcher, kita boleh menghasilkan produk, tapi kita untuk bisnes ni dia adalah satu part lain. Jadi permulaan journey saya menghasilkan formulasi tersebut adalah pertamanya memang untuk merawat diri saya sendiri dan terhasillah formulasi untuk dewasa. Dan kemudian apabila anak saya yang kelima tu pula, seterusnya saya melahirkan anak saya yang kelima, dia pun mengalami eczema. Anak saya yang lain tak ada. Itu saya pula buat formulasi untuk kanak-kanak dan bayi. Itulah bermulanya saya punya terciptanya formulasi saya untuk dynamic care. Dan selepas hasilkan formulasi itu, saya dengan suami berhasrat untuk kami mulakan satu bisnes dengan tujuan yang satu, untuk membantu lebih ramai orang keluar daripada masalah eczema. Dan kami bermula dengan syarikat kami iaitu Dynamic Care Enterprise. Dynamic Care ini adalah stand for Dr. Nur Azlina Muhammad Yatim Care. Maksudnya kami care kepada mereka yang ada masalah yang sama. Moga kami dapat membantulah. Begitulah latar belakang dia. Jadi kami care tu macam Ya, Zulaikha? jadi kami care tu macam slogan business point. Macam mana? Tak apa jelas lah soalan. Dia sangkut-sangkut sikit Zulaikha. Itu No. saya yang sangkut. Okey tak? Okey tak? Awak boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Okey, Zulaikha. Boleh. Jadi kami care tu macam slogan untuk business point. Slogan untuk bisnes kami adalah dynamic care untuk kehidupan yang lebih bermakna. Sebab memang slogan tu memang dari hati saya lah, sebab apabila saya sembuh daripada eczema tu, kehidupan saya lebih bermakna lah. Dan sebenarnya ramai pesakit eczema, dia tak dapat buat apa yang dia suka. Sampai ada yang terpaksa berhenti kerja. Kalau anak dia ada eczema, even dia pun ada eczema, dia terpaksa berhenti kerja. Dia tak dapat buat apa yang dia nak buat lah. Jadi apabila dia sembuh tu, ramai yang share pada saya begitulah, kehidupan mereka menjadi lebih bermakna lah. Katakan sebab ini kan projek halal business kan. Bila buat business mesti kena ada halal logo semuanya, betul? Jadi apakah definisi halal kepada business ni sendiri kalau untuk plan? Ya, sebab sebenarnya Zulaikha, memang daripada awal lagi yang paling saya titik beratkan untuk hasilkan produk bukan sahaja halal tapi thayyiban. Sebab kita akan sapu pada kulit dan kita akan sapu pada kulit anak-anak kita. Yang pertama, untuk dewasa kita akan bawa semayang, dan untuk orang yang beragama Islam. Dan yang kedua, kalau untuk kanak-kanak, kalau mereka sapu pada kulit, kadang-kadang mereka akan masuk dalam mulut, tangan apa semua. Jadi penting sangat bagi saya
formulasi ini halal dan thayyiban. Jadi antara cabaran yang pertama sekali bagi saya untuk menghasilkan formulasi ini adalah raw material itu sendiri. Jadi setiap satu raw material yang saya nak cari itu untuk saya gabungkan menjadi satu formulasi, saya perlu teliti setiap satulah bahan-bahan asas dia, dari mana, dan juga saya utamakan thayyiban tu, konsep thayyiban tu melalui certification. Contoh ya, antara bahan utama Dynamic Care Enterprise untuk solusi pesakit eczema, kami menghasilkan 2 penjagaan luaran lah. Yang pertama sabun dan yang kedua body butter. Jadi untuk formulasi utama sabun dan juga body butter ni adalah shea butter. Dan shea butter ni kita ambil daripada negara Islam iaitu Ghana, dan dari situ kita perlukan satu shea butter yang 100% tulen. Kat situlah cabaran-cabarannya. Jadi kami juga memang ada kadang-kadang saya boleh dapatkan contoh minyak kelapa dara dari sumber yang lebih murah. Tapi saya memilih untuk kami ambil dari local people yang saya tahu dia punya record track, bersih. Kita ambil daripada negara kita, Malaysia sendiri. Dan begitu juga antara kandungan utama dia minyak zaitun ekstra dara. Kami ambil daripada Turki. Jadi begitulah perjalanan dia. Setiap satu raw material tu kami perlu pastikan dia bukan saja halal tapi thayyiban. Thayyiban ni maksudnya kalau researcher ni dia kita panggil certificate of dia punya tu tulen tau, asli. Contoh kadang-kadang kalau tak asli kita akan ada banyak impurities. Jadi untuk orang yang ada masalah kulit, impurities tadi ataupun barang-bahan yang tidak bersih tadi akan memberi efek kepada pengguna. Jadi pentingnya kita pastikan raw material yang digunakan tadi sendiri adalah tulen dan bersih. Bukan saja yang pertama tadi halal, tetapi itulah konsep saya, halal mesti thayyiban. Maksudnya halal, bersih dan selamat. Macam mana kalau bisnes ini macam orang kata berkembang ke macam ke luar negara macam tu kan. Jadi mesti ada non-Muslim juga. Jadi macam ada tak isu bila non-Muslim macam consume produk Puan? Macam regarding benda ni halal, jadi ada tak isu macam tu? Dia sebenarnya bila kita terapkan konsep halal dan thayyiban dalam kita punya produk, ia lebih memberi satu nilai yang tinggi kepada non-Muslim juga. Sebab apa? Sebab bila dia halal, bersih, jadi of course kat situ dia akan ada satu lagi advantage, selamat. Jadi sebenarnya bukan saja orang Muslim saja yang menitik beratkan halal dan selamat ni, sebab biasanya halal akan dikaitkan dengan bersih dan selamat. Jadi apabila non-Muslim dia tengok produk ni bukan saja halal tapi bersih dan selamat, sudah tentu dia akan merasa selamat menggunakan produk tersebutlah. Jadi sebenarnya halal ni kalau ikut non-Muslim sebenarnya dia bukanlah satu isu yang besar, malah dia satu isu yang sebenarnya advantage kepada mereka merasa selamat. Itu yang saya nampak dalam pasaran lah. Sebab biasanya bila kita terapkan konsep bahan-bahan tu dia ada konsep kita panggil gentle and safety to skin. Jadi sebenarnya ia bukan sajalah untuk Muslim tapi ia adalah untuk semua. Termasuklah non-Muslim. Okay. Soalan seterusnya, apa perubahan yang baik dalam industri skincare ni that macam kita tengok with the orang kata with the implementation of konsep halal. Ya. Dia sebenarnya kebetulannya selepas PhD saya
melanjutkan ke postdoctoral research. Saya bertugas sebagai penyelidik pasca doktoral. Saya terlibat dia dengan industri kosmetik halal, tapi cuma saya terlibat dalam industri rumpai laut. Okey, antaranya kaitannya adalah kenapa mereka pergi kepada industri rumpai laut adalah untuk menggantikan gelatin-gelatin yang haram, dan juga untuk menggantikan bahan-bahan untuk kita panggil texture improvement lah kepada kosmetik yang berada di pasaran yang menggunakan bahan-bahan tidak halal dan menggunakan kita panggil excess chemicals. Jadi sebenarnya industri, the halal industry is there. Cuma mungkin kita kalau dunia tu kita tak sebut sebagai halal. Okay, mungkin sebab halal ni ada certain non-Muslim dia akan berasa macam weird, ataupun dia akan berasa macam tak nak menyokong. Mungkin kalau macam sebab dia ada isu dengan Islam lah. Jadi tapi sebenarnya apabila kita di samping kita menerapkan konsep halal dalam kita punya kosmetik ni, jadi sebenarnya bila saya buat kajian di postdoc tu, dunia memerlukan satu alternatif sebenarnya. Kepada apa? Kepada bahan yang tidak halal dan juga kepada excess chemicals. Dia nak sesuatu yang natural dan selamat. Jadi the industry is there. Cuma kita sebagai pemain industri ni nak mengisi ruang-ruang tu. Sebab apa? Sebab yang halal dan excess chemicals ni is already there. Dia dah besar, dia sudah pun menyeluruh. Okey, jadi cabaran dia kat situ, kita sebagai pemain-pemain industri yang nak mengisi ruang-ruang kekosongan ni tadi untuk sesuatu yang natural, selamat ni tadi. Jadi kat situ sebenarnya pasaran itu dah ada, cuma usaha kita untuk mengisi ruang-ruang tu. Jadi kat situlah yang saya nampak the struggle is there. Dalam bidang apa tau, kita sebagai yang saya cakap tadi lah, sebagai researcher kita boleh menghasilkan formulasi, tapi the marketing sebenarnya adalah sesuatu perkara yang lebih besar. Bagaimana untuk kita marketkan, bagaimana untuk kita bagi tahu kepada orang kita ada produk sebagai alternatif yang lebih selamat, natural. Jadi kat sini yang pertama sekali adalah education. Jadi education ini adalah tanggungjawab kita sebagai pemain-pemain industri. Kita menggunakan media-media sosial yang ada untuk educate the market tentang perkara-perkara ini. Jadi itulah yang saya nampak perkara pertama yang perlu dilakukan sebelum pergi kepada pasaran ini tadi. Pasaran ini dah tersedia, tetapi sejauh mana kita educate sebagai pemain industri yang tidak mementingkan semata-mata hanyalah keuntungan, tetapi lebih kepada benefit kepada manusia. Education is penting lah. Okay. Education is important. Jadi penting sebenarnya, susah kalau kita buat sorang-sorang. Collaboration dengan university, collaboration dengan other industrial player, natural industrial player, dan juga collaboration dengan researcher. Jadi kolaborasi ini sebenarnya memberi impak untuk kita lebih educate mereka yang berada di luar sana kepentingan produk-produk yang selamat, natural, halal dan sebagainya. Bila cakap pasal bisnes lebih baik kan. Jadi apakah matlamat Puan untuk syarikat Puan dalam 5 hingga 10 tahun yang masa akan datang? Ya. Sebenarnya sebagai pemain dalam industri terutama dalam bidang saya lah. Saya bidang bioteknologi. Jadi saya sangat mengharapkan 5 ke 10 tahun akan datang syarikat ini berkembang. Syarikat saya Dynamic Care Enterprise berkembang dengan lebih baik. Tetapi apa yang lebih penting adalah saya mengharapkan tahun-tahun yang mendatang ini
adalah saya dapat educate seramai mungkin tentang betapa pentingnya produk-produk penjagaan diri yang berada di rumah anda bebas kimia. Kerana kita telah terlalu banyak diselubungi dan oleh bahan-bahan kimia yang banyak di rumah kita. Jadi untuk kulit sebenarnya, kenapa pentingnya bahan-bahan yang bersifat selamat dan semula jadi ini? Kerana ia memberi kesan long term. Jadi kat situlah saya mengharapkan 5 ke 10 tahun akan datang, saya berharap syarikat saya Dynamic Care Enterprise bukan sahaja dapat berkembang dengan lebih baik, tetapi dapat membantu dapat yang pertama kami dapat educate, kami dapat menyumbang kepada memberi tahu ataupun memberi ilmu kepada pasaran terutamanya Malaysia. 5 ke 10 tahun akan datang saya masih lagi mengharapkan Malaysia untuk berkembang di Malaysia. Bukan sahaja educate tetapi juga kita dapat membantu lebih ramai mereka yang tidak sembuh-sembuh yang daripada masalah eczema ini supaya mereka dapat keluar daripada masalah eczema tersebut dan juga masalah-masalah kulit yang lain yang mereka hadapi. Jadi yang itulah saya harap untuk 5 ke 10 tahun akan datang saya aim for educate the market and at the same time grow the business lah. Okey tak Zulaikha? Menjawab tak? Sekarang nak cakap pasal business Puan kan. Kalau apakah perbezaan antara produk penjagaan kulit Puan dari segi kemudahan, perkhidmatan dan lain-lain daripada produk penjagaan kulit yang lain? Okay. Yang pertamanya perbezaan dia kat sini adalah yang paling jelas sekali adalah formulasi. Sebab bukan senang untuk menyediakan satu formulasi yang premium tetapi kita nak berada di pasaran lah. Okay, tambah-tambah lagi kita baru. Jadi perbezaan besar Dynamic Care, produk-produk Dynamic Care Enterprise adalah terutamanya sabun dan juga body butter sebagai set penjagaan luar kulit mereka yang ada masalah kulit ni adalah bahan-bahan material yang digunakan adalah bahan-bahan material yang premium. Kami tidak mencari bahan-bahan asas tu semata-mata kerana dia murah. Tapi kami meletakkan kualiti di peringkat yang utama sekali. Kemudian barulah dari sudut harga dan sebagainya lah. Lepas tu dan yang kedua, selain daripada menawarkan bahan-bahan yang premium untuk kulit yang selamat dan juga semula jadi, kami juga tidak menggunakan apa-apa bahan kimia termasuklah preservatif. Kerana mereka yang ada masalah kulit ni kadang-kadang bahan apa yang ada di luar sana untuk produk tu jangka hayat dia tinggi, mereka menggunakan preservatif daripada bahan kimia. Jadi kami formulasi yang saya bangunkan tadi, saya bangunkan saya tidak menggunakan apa-apa preservatif daripada bahan kimia. Jadi kat situlah saya melakukan kolaborasi dengan badan-badan kajian lah yang melakukan kajian seperti yang ada di Melaka ni, Melaka Biotechnology Corporation, untuk memastikan kualiti produk saya tadi tidak rosak, tidak ada mikrob, tidak ada growth of microbes dan selamat untuk kulit. Alhamdulillah kami telah mendapat certification tersebut bahawa produk yang dihasilkan selamat dan bersih dan juga berkualiti tinggi. Jadi kat situ itu yang kedua, kami melakukan menghasilkan satu formulasi yang 100% natural lah, tanpa bahan kimia. Dan yang ketiga, kami juga menawarkan sepanjang proses tu proses konsultansi kepada mereka yang menggunakan produk tadi, apa yang mereka boleh lakukan. Sebab apa yang kami tawarkan hanyalah penjagaan dari sudut luaran. Tetapi sebenarnya eczema dan penyakit kulit ni sebenarnya adalah perlu juga dijaga ataupun kita kata rawat daripada dalam. Jadi konsultasi untuk kekuatan dalaman badan ni juga kami berikan kepada mereka
pengguna-pengguna Dynamic Care lah. Jadi itulah 3 benda yang sangat saya tekankan. Yang pertama, kepada pengguna Dynamic Care, apa yang kami tawarkan adalah penggunaan bahan-bahan asas yang berkualiti premium. Bukan cikai-cikai punya barang, okey, dengan berbaloi dengan harga yang diberikan. Dan yang kedua, kami menggunakan formulasi tanpa bahan kimia termasuklah preservatif kerana kami 100% oil based, tidak ada water based. Lepas tu, dan yang ketiga, kami menawarkan juga consultancy supaya anda juga pengguna-pengguna Dynamic Care dapat keluar daripada masalah kulit tersebut lah. Tadi dah cakap pasal macam definisi halal yang apa orang kata apakah macam definisi halal pada perniagaan puan, sebab mungkin ada banyak perniagaan halal di luar sana. Jadi saya nak cakap pasal sijil halal lah. Jadi bila dapat sijil halal tu, apakah cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan pensijilan halal itu tersebut? Ya, kalau mana-mana pemain industri pun yang baru bermula 2-3 tahun seperti saya, mereka akan menghadapi masalah yang sama untuk mendapatkan persijilan halal. Kerana apa? Persijilan halal ni memerlukan anda mempunyai satu lokasi yang khusus untuk menghasilkan bahan-bahan kosmetik tersebut. Jadi kat situlah saya sangat mengharapkan 5 ke 10 tahun akan datang saya mempunyai fasiliti yang lengkap untuk mendapatkan sijil halal. Cuma sekarang ni saya mengambil tanggungjawab sendiri secara personal sebagai pengasas kepada Dynamic Care Enterprise dan juga pencipta formulasi Dynamic Care ini. Saya mengambil tanggungjawab itu sendiri memastikan bahan-bahan yang digunakan halal dan juga proses tadi bersih, menghasilkan tadi bersih dan menghasilkan produk yang selamat lah. Sekarang ni untuk halal tu saya mengambil tanggungjawab tu sendirilah. Cuma saya harap 5 ke 10 tahun akan datang kami mempunyai peluang apabila bisnes ini grow untuk kami mendapatkan sijil halal daripada JAKIM lah. Apabila kami sudah memperolehi lokasi itu dah ada, cuma macam belum beroperasi sahajalah untuk berada di lokasi tersebut. Jadi bagaimana dan adakah ini sukar untuk melakukannya? Tak jelas lah sebenarnya. Bagaimana puan mengekalkan sijil halal ini dan adakah ia sukar untuk melakukan? Okey, jadi seperti yang saya katakan tadi, apabila ia telah menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang Islam untuk mengekalkan halal ni tadi, konsep halal ni tadi dalam produk saya, dia sebenarnya telah menjadi salah satu part of. Jadi ia tidaklah, bagi saya ia bukanlah satu cabaran, tapi ia adalah satu kemestian yang mesti kita buat. Maksudnya halal punya proses ni tadi adalah part of untuk penghasilan produk-produk. Dan ia adalah sesuatu yang mesti dilakukan walau apa pun yang terjadi lah. Jadi halal, konsep halal dan thayyiban tadi. Seperti memastikan peralatan bersih, peralatan disanitasi, peralatan yang digunakan, kita pastikan bebas mikrob juga, termasuklah packaging. Jadi itu menjadi sebenarnya part of lah cara kerja untuk penghasilan dan ia mesti dilakukan. Dia bukan pilihan lah bagi saya. Ia mesti.
Jadi bolehkah Puan menerangkan keseluruhan proses untuk mendapatkan sijil halal tersebut? Macam mana untuk proses untuk mendapatkan sijil halal? Ke Zulaikha, saya tak apa jelas soalan. Bolehkah Puan menerangkan keseluruhan proses untuk mendapatkan sijil halal itu tersebut? Okey, jadi apa yang kami lakukan, pertama kami telah memilih lokasi lah. Itu adalah antara langkah awal yang kami lakukan. Jadi lokasi tersebut apabila sudah dipilih, ia bertaraf, maksudnya ia adalah lokasi untuk perniagaan khas lah. Sebab sekarang ni produk saya masih lagi dihasilkan secara handmade. Dia tidak betul-betul berada di satu lokasi industri. Jadi perkara pertama yang yang kami telah lakukan adalah memilih lokasi, dan yang kedua perkara yang perlu dilakukan selepas ini adalah mengisi ruang-ruang di lokasi tersebutlah untuk mesin-mesin dan sebagainya, dan juga prosedur menyenaraikan ataupun menetapkan prosedur-prosedur tertentu untuk SOP yang akan berlaku di lokasi perindustrian tersebut. Jadi apabila kita telah ada lokasi dan kita telah ada SOP dan kita juga telah ada pekerja-pekerja yang faham SOP tersebut, pada masa itu kita bolehlah boleh mulakan langkah-langkah seterusnya untuk kolaborasi dengan Halal Jakin untuk memohon persijilan halal tersebut. Buat masa ini langkah yang pertama hanyalah pemilihan lokasi sahaja yang telah dilakukan. Jadi insyaAllah bila bisnes ni grow, lokasi tersebut telah diisi, barulah kita boleh pergi kepada langkah-langkah seterusnya. Buat masa ini saya melakukan apa yang perlu dahulu dengan keadaan perniagaan, level perniagaan yang saya ada. Saya pastikan produk saya selamat dan untuk digunakan kepada pengguna-pengguna dinamika. Jadi atas rasa tanggungjawab saya menghasilkan testing, analisis keselamatan tersebut supaya saya lebih yakin bahawa produk saya ini disahkan selamat oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang kita sebut sebagai pihak ketiga lah. Kadang-kadang kita je rasa selamat, tapi mungkin bila pihak ketiga dia jadi lebih adil lah. Jadi untuk yang pertama ni sebelum halal, saya pastikan dulu ia selamat dan ia berkesan untuk digunakan, disahkan oleh pihak ketiga, kemudian kita pergi kepada halal. Jadi apabila macam kalau kita pergi restoran atau pergi sebuah kilang nampak sijil halal tu kan, ya mungkin orang kata makanan ini halal dan tempat ni toyib, bersih, tempat yang bersih, semua tu dengan kemudahan yang selesa orang kata. Jadi adakah Puan fikir produk Puan, adakah ia memberi faedah kepada syarikat Puan sendiri? Ya, sudah tentu. Sudah tentu persijilan itu sangat memberi faedah. Even persijilan sijil keselamatan yang saya telah perolehi memberi impak, apatah lagi lah sijil halal tadi, ia akan memberi impak yang lebih besar untuk kita pergi kepada pasaran yang lebih besar. Dia sebenarnya adalah satu persediaan yang sangat penting. Sebenarnya sijil halal ni tambah-tambah lagi kalau kita nak pasarkan kepada luar negara yang terdekat seperti Brunei, Singapura dan Indonesia lah. Apatah lagi, dan sebenarnya dan dia akan lebih membantu untuk kita pasarkan ke seluruh negara kita, Malaysia. Sebab pasaran halal ni luas lah sebenarnya, tapi untuk kita pergi tu sebenarnya kita kena ada
kita kena ada sokongan yang kuat. Sebenarnya memang CJ Halal ni sangat memberi impak yang besar kepada industri. Terutamanya kosmetik. Okay, itu sahaja soalan daripada saya. Jadi Okay. mendapat pengajaran dari Puan tentang bisnes Puan sendiri berkaitan dengan industri skincare. Jadi Ustazah Aina, Okey, terima kasih kepada Zulaika. Dah habis saya soalan. Saya rasa sebab kita ada beberapa tetamu hari ni. Mungkin kita boleh ni kita boleh buka kot kalau ada sesiapa kan. Ada Madam Shehnaz ada Puan Azhani, seorang researcher juga, dan juga ada Puan Miss Siti Nurhidayah Nasir. Kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya kepada Dr. Azlina ke berkenaan dengan produk dia ke. Mungkin bagi yang baru masuk, Dr. Azlina boleh perkenalkan diri balik semula tak, Doktor? Saya Dr. Azlina Muhammad Yatim. Saya adalah pengasas kepada Dynamic Care Enterprise, produk penjagaan luar kulit untuk mereka yang ada masalah kulit seperti eczema dan juga masalah kulit gatal-gatal dan kering. Jadi tema ataupun tema lah, kita kata tema kepada syarikat kami adalah untuk memberi kehidupan yang lebih bermakna. Okey. Boleh? Simple. Mungkin kalau ada sesiapa yang ada nak tanya soalan ke selain daripada Zulaika? Tak perasan pula ada yang lain masuk. Ada ni, ada Madam Shehnaz, ada Puan Azhani, ada Madam Azhani, dengan ada Hidayah Nasir. Cik Ani ada. Cik Ani pun ada. Kalau ada sesiapa yang nak bertanya soalan ke? Boleh tanya tak Puan? Saya nak tanya. Ada berapa produk dah sekarang? Boleh tak share sikit produk-produk dia? Alhamdulillah buat masa ni yang dah betul-betul kami pasarkan ada lebih kurang ada 3 sahajalah. Sebab bagi saya memang saya particular sikit, saya nak menghasilkan produk ni untuk bagi produk. Yang pertama kita ada sabun ataupun kita panggil body soap untuk mereka yang ada eczema. Sekejap ya. Tak ada. Pasal pula. Lepas tu tak pasal pula. Kalau mau masuk dah. Tak apa. Minta maaf ada ni sikit. Dan yang kedua adalah body butter ataupun kita panggil sapuan untuk luaran lah. Selepas menggunakan mandian. And then yang ketiga kita ada body oil untuk kadang-kadang eczema dan gatal-gatal ni dia ada dekat kawasan macam rambut, kepala, jadi tak sesuai gunakan body butter. Jadi kat situ kita bagi alternatif sebagai alternatif kepada body oil. Jadi ada 3 lah, body soap, body butter dan juga body oil. Soalan seterusnya, Dr. Azlina, satu produk ni berapa lama dibangunkan? Formulasi, trial and error semua tu berapa lama kan? Oi, lama. Tambah lagi sebab saya buat benda ni secara persendirian kan. Jadi untuk bangunkan betul-betul sebenarnya saya bermula pada tahun 2015 dan sebenarnya syarikat Dynamic Care baru sahaja beroperasi 2020. Jadi betul-betul official kami pasarkan setelah 4 tahun lah. Setelah 4 tahun formulasi tersebut dihasilkan. Lebih kurang. Termasuk mendapatkan proses-proses mendapatkan testimoni lah.
Puan, apa nama ni, boleh cerita sikit lah, promote sikit kat mana kita nak dapatkan? Okey, produk Dynamic Care ni boleh dapatkan pertama dekat kita ada Facebook, Facebook Dynamic Care, Facebook Dynamic, dan juga daripada setakat ni 2 lah yang aktif, dan juga daripada Shopee. Shopee daripada syarikat Dynamic Care, hanya satu sahaja pengedar tunggal Dynamic untuk produk-produk Dynamic. Setakat ni kan Puan, bagaimana testimoni dan penerimaan pelanggan ataupun pengguna? Okey, dia sebenarnya ada 2 tau. Pertama, formulasi ni saya lebihkan kepada yang dia macam dia lebih kepada sensitif. Jadi sebenarnya sasaran saya adalah kanak-kanak dan juga baby. Sebab golongan ni adalah yang paling banyak pada masa itulah saya nampak paling banyak berdepan dengan masalah eczema. Tapi apa yang saya sepanjang saya melakukan perniagaan ini, apa yang saya nampak adalah saya banyak dapat feedback positif untuk mereka yang dewasa. Mereka yang dewasa dia lebih cepat sembuh. Sebab eczema dan juga penyakit kulit ni dia banyak berkaitan dengan daya tahan tubuh masing-masing juga. Jadi apa yang kita nampak apabila dewasa ni memang daya tahan dia lebih tinggi lah. Jadi apabila daya tahan dia lebih tinggi, lepas tu pula bila kita nasihat dia dengan pemakanan, jadi dia boleh ikut. Jadi bila dia boleh ikut, jadi kesembuhan tu dia lebih cepat lah. Contoh kita cakap cut off sugar, white sugar, jadi dia boleh buat. Lepas tu cut off apa kita panggil apa yang macam daripada roti tu, apa saya terlupa pula. Apa nama dia? Miska? Kalau macam roti kita tak, gluten. yes, gluten. Dia sugar and gluten ni adalah 2 benda yang kalau untuk proses untuk sembuh kita kena cut off dulu. Kita kena banyak makan macam nasi dan sayur. Jadi dewasa ni dia boleh follow lah the rules. Lepas tu yang kedua, formulasi ni dia banyak bagi feedback positif untuk mereka yang macam 4 tahun dan ke atas kalau di golongan kanak-kanak. 4 tahun ke 12 tahun. Tu juga cepatlah. Tapi saya nampak kalau untuk baby ni dia macam lambat sikit. Sebab baby ni dia masih dalam proses kan untuk kematangan dia punya proses daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya boleh sembuh tapi dia memerlukan masa lah. Contoh macam anak saya sendiri pun yang kena eczema tu apabila dia menggunakan formulasi natural ni, fully dia sembuh 2 ke 3 bulan. Memang sembuh, baru sembuh. Tapi memang saya kena top up. Sebagai mak, saya kena top up juga dari sudut dalaman dengan vitamin C dan sebagainya. Jadi formulasi penjagaan luar ni saya cakap tadi itu yang saya perlu ada konsultansi sebab saya kena consult juga macam mana dia nak sembuh untuk membantu kesembuhan tu dari dalam. Benda tu kena educate lah sebab kadang-kadang orang nampak sakit kulit ni luar je, sapu macam-macam. Semua benda nak sapu kan, tapi sebenarnya dia memerlukan juga daripada dalam tu untuk lawan keradangan. Sebab bermula daripada keradangan and then berlakunya infection kulit, berlakunya kerosakan kulit kan. Jadi dari daripada kerosakan kulit tak boleh berfungsi sebagai penghadang, berlakulah infection. Jadi kita kena rawat daripada akar sebenarnya. Itulah. Jadi so far alhamdulillah lah, saya sangat gembira sebab banyaklah dapat membantu. Cuma cepat atau lambat. Tadi Puan ada cakap juga bahawa orang kata target company Puan ni nak, orang kata Dr. Azlina nak orang kata educate public kan berkenaan dengan yalah penjagaan kulit, terutamanya mereka yang ada kulit sensitif lah. Mereka yang tak kulit sensitif ni dia senang sikit lah nak jaga. Macam mana proses education tu? Puan ada buat kelas ke? Macam mana? Mungkin ada orang kat luar sana yang berminat ke nak tahu kan. Kadang-kadang apa yang kita dengar Dr. Azlina cakap tadi, mungkin ada orang akan cakap oh tak tahu pun benda tu kan. Alangkah bagusnya Dr. Azlina ada buat kelas ke kan, sambil-sambil tu kan untuk educate. So macam mana tu proses education tu? Public education.
Sebenarnya antara yang saya buat Aina, yang pertama saya sekarang ni saya jarang sikit tapi pada masa awal-awal tu dulu saya banyak educate dengan cara Facebook Live lah. Jadi sebenarnya kadang-kadang masa Facebook Live tu saya tak dapat banyak view dan juga banyak feedback. Tapi saya dapat selepas tu. Mereka cari, kadang-kadang mereka tonton video saya, bila jadi video tu kadang-kadang bila ada orang yang share. Jadi sebenarnya kita nak educate banyak benda. Tapi kita nak susun, kita nak kena susun. Yang pertama kita kena educate tentang bahan ni, kegunaan dia apa-apa kan. Jadi lepas tu kita nak educate pula kenapa pentingnya bahan natural. Lepas tu kita kena educate pula kenapa kena ada sinergi dengan kekuatan dari dalam, kesembuhan dari dalam. Jadi bila kita susun tu saya banyak gunakan Facebook Live lah. Saya nampak dia berkesan dahulu. Sebab walaupun tak ada masa tu tapi selepas tu saya banyak dapat macam personal. Personal untuk orang tanya. Jadi konsultasi selepas tu lah saya banyak bila saya dapat one to one dengan mereka yang menggunakan ni, alhamdulillah. Dan insyaAllah next sebenarnya kalau macam saya, sebenarnya yang sangat berkesan saya rasa adalah konsisten Facebook Live lah. Jadi insyaAllah kalau macam next mungkin kita boleh buat talk ke. Ada juga sebelum ni saya share dengan ada kolaborasi dengan college community. Kadang-kadang ada permintaan untuk share. Jadi kat situ saya bagi talk secara macam ni lah, Zoom. Untuk boleh juga pun buat orang kata satu sesi lah, maksudnya kelas 1 jam je kan. Dia macam untuk sharing bagaimana sembuh secara natural kan, bagaimana natural punya proses. Macam tu lah biasanya saya share macam tu lah yang setakat ni yang pernah dapat kolaborasi dengan college community lah. Okay. Tak apa, boleh organize kot, nanti kita tolong tengok lah macam mana kan, sebab macam menarik je lah. Saya dengar tu macam menarik lah apa yang Dr. Azlina cakap tu kan. Jadi kalau lagi ramai orang tahu lagi, kata yelah kita sebar-lebarkan ilmu lah kan. Dan saya pun sebenarnya ada juga sharing bersama dengan pemain-pemain industri natural yang lain Aina. Contoh macam jadi sebab mereka kadang-kadang ada yang ni dia memang dah lama kan. Kadang-kadang ada yang macam secara underground saja. Mereka ni kadang-kadang mereka berada di universiti. Jadi kita kolaborasi macam tu lah. Okay. Saya bagi pihak saya dah tak ada lah soalan. Tapi mungkin kalau ada siapa lagi, Zulaika ke ada soalan ekstra ke nak tanya? Puan Azhani and Miss Hidayah kalau ada soalan ke? Kalau tak ada kita boleh kata berjumpa lah di sesi akan datang. Mungkin Dr. Azlina nak arrange talk pula ke untuk dia. InsyaAllah. Terima kasih sudi menjemput saya ya. Aina, Zulaikha dan semualah. Okay, saya rasa saya tak ada apa dah. Sebagai orang kata ini, kata macam saya cakap tadi, saya sediakan platform ni lah untuk membantu student dan untuk membantu kata to assist this interview session kan. Saya buka dan saya tutup balik lah. Terima kasih kepada yang sudi hadir dan sudi join sesi interview ini. Semoga bermanfaat. Nanti insyaAllah kita akan record, nanti kita akan share semula lah. Dan last kali macam Dr. Azlina cakap tadi, untuk mengetahui lebih lanjut pasal produk boleh visit, boleh tengok Facebook Dynamic Care. Dinamik saja. Dinamik. Barang boleh dapat secara personal daripada Dr. Azlina, didapatkan di Shopee. Shopee kan menarik kan, macam-macam. Boleh baca feedback mereka di sana juga. Kadang-kadang jangan kata banyak yang beli personal juga tahu dengan Dr. Azlina. Jadi macam dia banyak personal lah. Banyak personal, macam saya tak belilah melalui Shopee kan, sebab personal lah. Jadi kena faham lah benda tu, maksudnya kita ada 2 platform lah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye-bye. Assalamualaikum. Mus'ab. Mariam. Mariam. Mus'ab yang besar, lupa pula. Mariam. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.